Okay, seterusnya kita akan tengok Faraday's Law. Okay, Faraday's Law cakap magnitude of induced EMF in a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux by the conductor. Okay, ayat tu macam complicated tapi tak apa. Kita dengar dulu macam mana maksud dia. Okay, so dalam kes ni tengok dulu, ini adalah 3 factors yang kita akan belajar yang berkaitan dengan Faraday's Law. So yang pertama sekali adalah relative speed, yang kedua adalah magnetic field dan yang ketiga adalah number of turn. Okay, so sekarang ni, dalam ni, cuba bayangkan kita ada konduktor dekat sini. Okay, ni wire yang kita bincangkan sebelum ni. So, wire ni apabila dia diturunkan melalui antara dua magnet, okay, bila kita gerakkan antara dua magnet, it will cut the magnetic field. Okay, ataupun dia akan produce change of magnetic flux. Okay, jadi sekarang ni, bila kita gerakkan dia, cuba fikir cara logik. Kita gerakkan dia perlahan dengan bila kita gerakkan dia laju. So, bila kita gerakkan dia perlahan, dia akan potong tu slow-slow. Tapi kalau kita gerakkan dia laju, dia akan potong dengan cepat. So, bila dia potong dengan cepat, maksudnya sekarang ni, dia punya magnetic flux tu terpotong ataupun berubah dengan cepat. Okay, so, apa yang akan berlaku adalah current ataupun EMF kat dalam dia tu, EMF induced ataupun DGE aruhan kat dalam konduktor tu akan jadi lagi kuat. Okay. So, point dia adalah makin laju kita gerak, makin banyak pesongan galvanometer, deflection of galvanometer. Okay, yang kedua kita tengok magnetic field. Okay, magnetic field, logik dia, tengok kat sini. Kita lukis dulu, katakanlah ada north dengan south. Lepas kita ada north dengan south. Okay, so dekat sini, satu ni garisan dia ada 3 je. Satu lagi ada banyak. Lagi daripada 3 lah. Okey, dia ada 5. Okey, so sekarang ni katakanlah dua-dua kita gerakkan konduktor dengan kelajuan yang sama. Okey, kelajuan yang sama turun dan naik. Kelajuan yang sama turun dan naik. Jadi sekarang ni antara dua ni, okey, cikgu letak A dengan B. Okey, antara dua ni yang lagi besar ataupun lagi cepat, lagi banyak kena potong adalah B. Kenapa? Garisan dia lagi banyak. Okey, garisan yang lagi banyak ni mewakili stronger magnetic field. So, the stronger the magnetic field, the more the rate of change of magnetic flux. Jadi, current ataupun induced EMF yang terhasil adalah lagi besar. So, itu adalah faktor yang nombor 2. Yang ketiga adalah number of turn. So, number of turn adalah berapa kali dia gulung-gulung benda ni. Okey, apabila magnet nak masuk. So, ni gambar pertama. Ni gambar kedua. So, sekarang ni A dengan B. Yang B lagi banyak gulung-gulung. Okey, so logiknya adalah apabila magnet yang ada medan dekat keliling dia nak masuk, okey, mestilah B yang lagi banyak potong. Kenapa? Garisan dia lagi banyak. Okey, gegelung dia lagi banyak. So, lagi banyak gegelung, lagi tinggi dia punya induced EMF ataupun DGE aruhan. So, 3 faktor tadi adalah relative speed, magnetic field dan juga number of turn. So, apabila speed bertambah, dia punya DGE ataupun EMF pun bertambah. Bila magnetic field lagi kuat, dia punya DGE ataupun EMF pun bertambah. Bila lilitan lagi banyak, sama juga. Okay, so ini tiga-tiga ni dipanggil Faraday's Law. Okay, so 3 benda yang kita baru bincang tu sebenarnya di bawah Faraday's Law. Okay, by the way, kat sini ada perkataan relative speed kan? Okay, maksud dia sekarang ni, relative speed, contoh dia adalah katakanlah magnet bergerak ke kiri. Tapi solenoid tak gerak. So, pada waktu ni ada relative speed. Maksudnya seorang gerak, seorang tak gerak. Okay, ataupun seorang gerak ke kanan tapi solenoid gerak ke magnet gerak ke kiri, solenoid gerak ke kanan. So, dia akan bertembung. So, itu pun ada juga yang dikonsider sebagai relative speed ataupun maksudnya akan ada cutting. Okay, tapi cuba korang bayangkan katakanlah magnet ni gerak ke kanan. Tetapi benda ni pun gerak ke kanan dengan kelajuan yang sama. So, bila dia ada kelajuan yang sama dan bergerak bersama-sama, tidak ada pemotongan or there is no cutting of magnetic field. So, there is no induction. Okay. So, itu adalah berkenaan dengan Faraday's Law. Okay, seterusnya kita akan tengok pasal Lenz's Law. Okay, so Lenz's Law ni, apa yang dia cakap adalah direction of induced current is always direction opposing the change causing it. Arah aliran arus sentiasa pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya.
Okay, ayat ni try sedaya upaya untuk faham, tapi kalau tak faham, kita akan try tengok dia punya explanation dulu. Okay, selepas tu hafal dia punya definition. Okay, di antara yang dia suka tanya adalah definition lah. Okay, tapi kita akan tengok dia punya explanation. So, dalam gambar ni, korang kena bayangkan macam drama pukul 7 kat TV 3. Okay, saya tak tahu tapi saya assume macam tu lah. Okay, alright, so anyway, kalau korang tengok dalam gambar ni, okay, lelaki ini dia kata hi. Namun begitu perempuan ini kata bye. So basically, bila lelaki ni datang untuk approach, perempuan ni akan reject. Okay, so tu kisah yang pertama. Pada episod kedua, okay, lelaki ni dia faham bahawa dia kena reject. Jadi dia pun pergi dari situ. Namun begitu, wanita ini kata marilah kembali. Okay, maksudnya bila lelaki tu nak pergi, perempuan ni cuba tarik balik. Okay, ini adalah episod kedua. Okay, so kita ulang balik episod pertama. Lelaki datang, perempuan tu reject. Episod kedua, lelaki tu nak pergi tapi perempuan tu cuba tarik balik. So sekarang bayangkan perempuan tu adalah solenoid dan lelaki tu adalah magnet. So apa yang berlaku adalah, cuba bayangkan magnet ni tadi lelaki ni kan. So dia datang. So bila dia datang, perempuan ni reject. So korang kena faham, bila dia bergerak, maksudnya bila magnet ni bergerak, akan ada pemotongan medan magnet dekat sini. There is a cutting of magnetic field. So when there is a cutting of magnetic field dekat dalam ni, EMF will be induced. Okay, so ingat bila ada EMF maksudnya dekat sini akan ada magnet. Jadi south yang datang, magnet ni south yang datang. So lelaki ni datang, perempuan ni buat apa? Reject. So untuk reject south, dia ni kena jadi south juga. So kalau dah dia ni south, dia ni akan jadi, belah kiri akan jadi north. Okay, sebab sekarang ni korang kena faham bahawa bila tak ada magnet ni, dalam ni tak ada current. So bila tak ada current, tidak ada magnetic field yang north dengan south ni. Okay, dengan adanya pergerakan magnet lah akan ada north dengan south ni. Okay, kita tengok situasi yang kedua dekat bawah episod 2 tadi. Lelaki ni nak pergi kan, so magnet pun nak pergi. Tapi perempuan ni cuba tarik balik. So untuk tarik balik south, tiba-tiba sekarang ni dia dah jadi north untuk tarik balik. Sebab tu kalau tengok galvanometer dia, pesongan dia sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Sebab direction of current ataupun direction of current dekat dalam tu berubah. Sebab magnetic field berubah. So itu adalah cerita tentang Lenz law. Jadi selepas dah dengar benda ni, cuba tengok balik definition tu, try untuk fahamkan balik definition of Lenz law. So yang pelajar kena faham, kena bezakan bila Faraday, bila Lenz. Okay, so kalau contoh Faraday, dia cakap pasal seorang gerak laju, seorang gerak slow. So itu adalah cerita pasal Faraday. Sebab dia punya rate of cutting berubah. Tapi kalau nak cerita pasal Lenz law, seorang gerak ke kanan, seorang gerak ke kiri. Okay, tapi yang penting kena bezakan antara Lenz law dan juga Faraday's law. So itu adalah dua law yang kita belajar dekat dalam electromagnetic induction.